Sejarah Markas Armada bermula pada awal tahun 50-an di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, Woodlands, Singapura. Setelah pangkalan TLDM Lumut dibina di Lumut, Perak, Darul Rizwan, bangunan Markas Armada telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 20 November 1984. Markas Armada adalah markas operasi utama TLDM yang diterajui oleh Panglima Armada. Beliau dibantu oleh Panglima Wilayah Laut 1 yang berpangkalan di Kuantan dan Panglima Wilayah Laut 2 di Labuan. Kedua-dua Panglima wilayah ini mempunyai aset yang diamanahkan untuk menjaga wilayah masing-masing. Markas Armada merupakan nadi dan peneraju operasi pertahanan maritim negara. Output utama markas ialah menyediakan perkhidmatan pertahanan maritim negara dalam bentuk pengawasan, peninjauan dan penguatkuasaan undang-undang maritim negara. Peranan utamanya ialah sebagai perancang dan pengatur gerak semua operasi maritim di perairan wilayah Malaysia dan zon ekonomi eksklusif. Markas menguruskan asetnya yang bertaraf dunia, mengikut piawaian antarabangsa dan menghasilkan output yang berkualiti serta sentiasa memenuhi kehendak pelanggan. Sejajar dengan wawasan dan misi yang dibentuk, markas melaksanakan peranannya secara berkesan merangkumi tugas berikut. Memastikan jalur laluan laut di perairan negara sentiasa terbuka untuk dagangan antarabangsa tanpa gangguan. Melindungi semua aktiviti ekonomi negara di laut, termasuk cari gali minyak, galian dan sumber perikanan. Mengawal laluan sempit yang strategik. Menguatkuasakan undang-undang maritim di perairan wilayah Malaysia dan zon ekonomi eksklusif semasa aman dan perang. Membantras aktiviti pelanunan dan penyeludupan. Menghalang kemasukan pendatang tanpa izin, dadah dan senjata yang diharamkan. Sebagai penguasa hidrografi negara, melakukan pengukuran hidrografi, oceanografi serta penyelidikan dalam semua bidang hidrografi. Semua perancangan dilaksanakan dengan lancar dan teratur serta memberi kesan positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan telah memberi keyakinan dalam aspek keselamatan kepada semua penguasa laut. Dalam merapatkan hubungan dengan masyarakat awam, markas memberikan bantuan dari masa ke semasa dalam aspek pendidikan dan latihan maritim, bantuan mencari dan menyelamat, projek kemasyarakatan serta program lain yang menyokong kesejahteraan masyarakat umum. Dalam bidang pengurusan sumber manusia, nilai kualiti seperti kerja berpasukan, beretika, penyayang, kecemerlangan dan menepati masa telah diterapkan kepada warganya. Nilai ini telah diperkukuhkan lagi dalam pengurusan harian markas melalui penyataan arah TLDM, Perintah Am TLDM, Memorandum Panglima Armada, Naval Customs and Traditions, Buletin QKM, Berita Samudra dan Buletin Queen. Markas Armada sentiasa memperkasakan pengurusan kualiti menyeluruh melalui bisnes proses yang terkini. Pendekatan ini bertujuan menjadikannya sebagai sebuah organisasi kualiti mutlak serta sebagai organisasi contoh kepada institusi ketenteraan dan awam di Malaysia. Markas mempunyai wawasan, misi dan objektif yang telah digubal demi mencapai kecemerlangan bertaraf dunia. Wawasan Markas Armada ialah sebuah armada yang disegani demi mendukung wawasan TLDM. Bagi merealisasikan wawasan ini, markas menetapkan misinya, iaitu bersiap sedia untuk mempertahankan kepentingan maritim sejajar dengan strategi pertahanan. Berlandaskan kepada misi tersebut, objektif umum markas ialah menyediakan armada TLDM untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan maritim negara. Kecemerlangan dan penambahbaikan yang berterusan dalam semua aspek, terutama menentukan kepuasan hati pelanggan, adalah menjadi ukuran dalam pengeluaran output bagi markas.
Dalam hubungan dua hala, markas kerap menerima kunjungan dan lawatan dari orang kenamaan tentera dan awam serta agensi kerajaan dari dalam dan luar negara. Kunjungan ini dapat meningkatkan kesefahaman antara agensi dan negara asing yang terlibat. Sebagai perancang operasi, markas disokong oleh unit bawah naungan untuk mencapai matlamat yang dirancang. Armada TLDM yang dilengkapi dengan kapal dan peralatan moden dapat memberi output utama di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa. Output ini telah menjurus kepada keselamatan serantau dan juga sebagai langkah mempertingkat keyakinan atau confidence building measures. Pasukan khas laut atau Paskal adalah pasukan elit TLDM yang dianggotai oleh anggota yang terlatih dalam 3 dimensi peperangan, iaitu darat, laut dan udara. Tugas utama Paskal ialah untuk mengawal keselamatan aset strategik negara dan pangkalan hadapan TLDM. Sebagai pasukan elit, Paskal memenuhi keperluan tugas sebagai pasukan penggempur melawan keganasan di laut yang mempunyai tahap kemahiran, peralatan serta kesiapsiagaan yang tinggi. Kemantapan armada TLDM disokong oleh KD Raja Wali yang berfungsi sebagai pengendali pesawat TLDM. Peranan pesawat sebagai force multiplier kepada aset permukaan dapat memberi jangkauan yang lebih jauh dalam melaksanakan operasi, pengawasan dan pemantauan maritim. Pasukan pertahanan udara berfungsi untuk mempertahankan pangkalan utama dan pangkalan hadapan seperti stesen luar pantai dari serangan udara. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem misil Starburst jarak dekat. Pusat Selam TLDM diiktiraf sebagai Pusat Selam Nasional dan berfungsi melaksanakan semua aspek penyelaman, latihan penyelaman dan kajian merangkumi underwater engineering, salvage serta underwater mine clearance. Pusat Selam bukan sahaja melatih penyelam tempatan, malah melatih pegawai dan anggota dari negara sahabat dari peringkat asas hingga ke peringkat jurulatih selam. Pusat Taktik Maritim atau Pustakmar berperanan meningkatkan kemahiran pegawai dan anggota TLDM dalam taktik peperangan maritim dengan menggunakan kaedah simulator. Dilengkapi dengan pelbagai peralatan tercanggih, pusat ini berupaya mengendalikan latihan taktik, olah perang, serta pengujian prosedur dan doktrin dalam semua aspek peperangan 4 dimensi, iaitu permukaan, bawah air, udara dan elektronik. Stesen komunikasi TLDM Lubuk, Parit dan Sitiawan berperanan sebagai stesen komunikasi utama yang menghubung markas armada dengan armada TLDM. Stesen-stesen komunikasi ini dilengkapi dengan alat perhubungan komunikasi yang canggih dan terkini. Falsafah TQM telah diterapkan di dalam TLDM sejak 17 September 1992. Falsafah ini menekankan pengurusan kualiti menyeluruh, penambahbaikan yang berterusan serta masa dan sumber manusia. Banyak kejayaan yang telah dicapai dalam pertandingan kualiti. Markas armada dan unit bawah naungan telah menerima anugerah kualiti seperti berikut. Pemenang anugerah kualiti Ketua Pengarah Mampu tahun 2001. Pemenang anugerah kualiti Kementerian Pertahanan kategori Aksa 2001. Pemenang anugerah kualiti Kementerian Pertahanan kategori Inovasi tahun 2001, KD Ledang. Pemenang anugerah kualiti Sektor Awam Negeri Perak 2001, kategori Inovasi, KD Ledang. Pemenang anugerah kualiti Kementerian Pertahanan kategori Pengurusan Teknologi Maklumat 1999, SKTLDM Lubuk. Rancangan TLDM pada masa hadapan meliputi peningkatan keupayaan dari segi keanggotaan dan aset bagi melengkapkan dimensi peperangan maritim. Aset-aset berikut akan memasuki inventori TLDM secara berfasa mulai tahun 2003. 6 buah helikopter Superlink dari United Kingdom untuk operasi maritim. 6 buah helikopter jenis Fennec untuk latihan. 2 buah kapal selam baru kelas Scorpion.
sebuah kapal selam terpakai kelas Augusta dari Perancis. 6 buah patrol vessel buatan limbungan tempatan. Aset baru ini akan meningkatkan keupayaan armada TLDM setanding dengan keupayaan tentera laut negara serantau. Markas Armada sentiasa memastikan semua produk yang dikeluarkan adalah berkualiti sesuai peranannya. Kecekalan dan aspirasi Markas Armada adalah untuk menghasilkan first class armada dengan dianggotai oleh world class workforce yang bersedia mempertahankan negara sejajar dengan Chokan Kata, kemenangan matlamat kita.